Selagi-selagi boleh rujuk kepada satu lagi surat yang disertakan bersama-sama dengan kenyataan media ini. Dan surat ini pada pandangan saya bukan OSA. Ini surat biasalah, bukan daripada urusan kerajaan, kerana ini daripada syarikat kepada kerajaan Brunei. Sebelum ini saya telah sertakan perutusan surat menyurat di antara sebuah syarikat iaitu NSE Resources Corporation Sdn Berhad dan Datuk Seri Najib Tun Razak yang meminihkan pertimbangan agar NSERC diberikan dana sebanyak 100 juta untuk membiayai projek komersialnya. You've been given access to the confidential documents. We've shown you a approval letter from MOSTI, and then yesterday we've shown you as well a letter from the Prime Minister Office himself to the State Minister. Hari ini saya tampilkan satu lagi surat. Mengikut rekod NSE sendiri, di dalam satu surat kepada Kerajaan Negeri Terengganu pada tarikh 27 Januari 2014, selain dari dana awam berjumlah 100 juta di bawah geran R&D yang dikelolakan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI, which was what the previous two press conferences were about. Previously we were talking about the 100 million R&D grant. We know that we've established that they have been approved, allocation has been approved for that. Selain daripada yang itu, syarikat yang sama juga telah dianugerahkan satu lagi dana berasingan di bawah skim pembiayaan teknologi hijau. R&D di bawah MOSTI, skim pembiayaan teknologi hijau adalah di bawah Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air. Saudara-saudari boleh tengok surat daripada NSE kepada UPenn Terengganu mengenai perkara ini yang saya sertakan. Ini bermakna sebuah syarikat swasta iaitu NSE Resources Corporation di bawah pentadbiran Datuk Seri Najib ini telah berjaya mendapat peruntukan dana awam sebanyak 150 juta ringgit dari dua kementerian berbeza. Dua-dua ini grant. 100 juta daripada satu kementerian, satu lagi daripada kementerian yang lain 50 juta. Jadi dia dapat 150 juta untuk membiayai projek komersial. Dan I think what is more scandalous, the sum extended to the company, which is 150 million, is actually more than what the company needs for the project. Jumlah 150 juta ini melebihi dari kos projeknya yang telah dimaklumkan kepada MOSTI, iaitu 130 juta. Dia perlukan 130 juta untuk bina kilang dia, boiler dia, dan untuk beroperasi secara komersial. Itu perniagaan dia, tidak kena mengena dengan soal R&D dan lain-lain. Tapi kerajaan bagi dia 150 juta, 100 million from MOSTI and another 50 million from Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air. Jumlah 150 juta ini adalah satu jumlah yang sangat besar dan tidak wajar dibenarkan diperuntukkan kepada sebuah projek komersial milik syarikat swasta seperti ini. A grant, it's not a loan, a grant of 150 million is beyond belief. I had a discussion, as I say lah, once we disclose this, more and more people confidentially come forward. I had a discussion with a management of one company which I cannot name, whose product has been marketed all over the world right now. It's a Malaysian company. He came to me and said that throughout the development process and R&D, the company only spent about 5 million and not a single cent from government grant. And roughly, hardly any company in Malaysia of this nature spends or needs 150 million for R&D. Sejak saya mendedahkan perkara ini bermula hari Isnin lepas, this is the fourth one, dan saya tunjukkan dokumen bermula hari Isnin. Sampai sekarang tidak ada satu kenyataan pun dari Perdana Menteri ataupun dari kementerian-kementerian terbabit.
Setakat ini saya hanya dihubungi melalui SMS oleh seorang yang mengakui pegawai Datuk Seri Najib Tun Razak, memohon untuk berbincang dan mengesahkan maklumat yang saya dedahkan itu. That's the only thing. Yeah, I mean, that seems to be the way now. Rather than confront the public, they send messengers to speak confidentially to you. Pendirian saya adalah bukti-bukti yang saya tampilkan setakat ini adalah jelas, dan tidak perlulah saya duduk berbincang dengan sesiapa mengenai perkara ini. And this thing has to be discussed and deliberated in full view of the public. Of course, this is public interest. Jadi saya masih menunggu tindakan dan penerangan rasmi dari pihak kerajaan mengenai skandal yang membabitkan geran R&D dan teknologi hijau yang pada jumlah 150 juta ini pada pendapat saya ialah skandal geran yang paling besar di Malaysia setakat ini. Datuk Seri Najib sepatutnya melakukan perkara-perkara berikut ekoran daripada pendedahan ini. Keputusan ini masih lagi baru, dia diluluskan Januari, so baru 3 bulan. Jadi I think there's ample of time and opportunity for us to intervene to make sure that the 150 million is not going to be disbursed, as opposed to what happened to NFC. NFC dah bagi 250 juta, dah hilang, nanti masuk kudu after that. That's why I think it's important to blow this to the public, so that with public pressure, Datuk Seri Najib has no choice but to reverse. Ada 3 perkara yang saya desak supaya Datuk Seri Najib lakukan. Pertama, tarik balik, hentikan serta-merta kelulusan pemberian dana berjumlah 150 juta dari 2 kementerian ini, sehinggalah siasatan lanjut dimulakan dan disudahkan. Kerana ini tidak mengikut peraturan biasa, dia tidak menepati kriteria biasa, jadi ia perlu disiasat sehingga the whole decision or the whole consideration is deliberated and presented to the public. Datuk Seri Najib has to stop the funding, the approval of the fund. Yang kedua, membentuk satu panel pakar yang bebas untuk menilai kandungan dan potensi R&D dan juga pengkomersialan produk yang dicadangkan oleh NSE itu, untuk memastikan bahawa proses saringan yang sama dipatuhi oleh syarikat ini untuk mendapatkan geran R&D seperti mana pemohon-pemohon geran R&D yang lain. If other people have to go through numerous levels of scrutiny and accountability to the expert panel appointed by Musti, the same should be applicable to this company as well. They have to go through the same process, and for that the government must establish an expert panel to go through this. Kerana setakat ini yang kita nampak ialah ia hanya dari campur tangan Perdana Menteri, ditulis surat kepada Perdana Menteri bagi arahan suruh dipertimbangkan dan tiada halangan, dan immediately diberikan kelulusan. Sedangkan prosesnya itu begitu ketat untuk pemohon-pemohon geran lain yang jauh lebih kecil jumlahnya daripada ini. Dan yang ketiga, serta-merta menubuhkan satu panel khas dari Jabatan Ketua Audit Negara untuk menyiasat serta-merta keputusan meluluskan dana sebanyak 150 juta dari kedua-dua kementerian ini. There is a clear indication that processes and procedures have not been adhered to, and it is certainly an anomaly to grant 150 million of that size amount of grant to a project at the time when all other R&D projects at most will get between 1 to 2 million. So I suggest that this has to be investigated immediately by Jabatan Ketua Audit Negara dan perlu dimasukkan ke dalam jadual audit serta-merta. Tapi yang paling penting, saya rasa ini soalan yang bermain di fikiran ramai orang. Datuk Seri Najib perlu menerangkan kepada rakyat apakah hubungan istimewa di antara NSE ataupun pemilih NSE ini, hubungan istimewa mereka dengan Datuk Seri Najib sendiri, atau ahli keluarga Datuk Seri Najib, ataupun UMNO, ataupun sesiapa di kalangan pimpinan Barisan Nasional jika ada. Kerana
NSE ini begitu istimewa sehingga diberi layanan sedemikian rupa, diluluskan dana 150 juta secara percuma untuk mengusahakan projek syarikat ini. This hardly has happened before, so it's only natural for everyone to speculate that there must be a special circumstances or special relationship between NSE or its owners with the powers that be that allow for this decision to go through. Saya tidak berharap Datuk Seri Najib akan bagi apa-apa maklum balas. Dia tidak pernah bagi apa-apa maklum balas kepada semua isu pendedahan rasuah yang membabitkan beliau yang saya pernah bawa sebelum ini. Oleh kerana itu, jika tidak ada apa-apa makluman dari pihak Datuk Seri Najib, saya akan membuat satu laporan SPRM mengenai perkara ini minggu depan. Yang more about this 50 juta yang diluluskan oleh Kementerian Tenaga. Is this given out or is it also just approved? I don't know. To be fair, both the approval I think is quite recent, in January. So between now and January ada 4 bulan. Saya tidak pasti sama ada wang 150 juta ini telah diberikan atau tidak. Kalau telah diberikan, dan susahlah sedikit, you know, once it's that's why kalau belum lagi diberikan, it is important for Datuk Seri Najib and government to block it so that both amounts are not dispersed. Kalau saudara lihat kepada surat yang disertakan pada 27 Januari 2014 ini, geran 50 juta ini sedang diteliti untuk penyaluran dana dalam jangka masa terdekat oleh HSBC Amanah. So I think in late January they were already expecting the 50 million. But I'm not in any position to confirm whether the 150 million has been dispersed. But the 50 million was it also approved at about the same time, or do you know whether this was earlier? Or there any other letters? No. I do not have any documents from the ministry on the green scheme pembiayaan teknologi. That's also a grant or? Yes, it's normal. In fact, yang di audit oleh Jabatan Ketua Audit Negara dalam laporan that starts all this is on the scheme pembiayaan teknologi hijau. Actually started from that, tetapi audit itu adalah untuk tahun lepas, jadi dia tidak termasuklah, this 50 million tidak masuk di dalam audit itu. So it's actually based on that one. My team was looking at it and start digging, and then we obviously after a while, coincidentally some whistleblowers come forward. But I do not have any other documents apart from this one. But given how especially connected this company is, that you can get 100 million grant on R&D, I think I can safely assume that the 50 million's approval is genuine. It's just a question of whether it has been dispersed or not. I just also wonder if it's unusual because the letter you disclosed yesterday is dated November, and in the application didn't mention this 50 million at all. So I wonder if. But that's the thing. Is that unusual? No, that's where it's scandalous. You know, it's like you collect money daripada different ministries. So you collect 100 million daripada Mosti, you collect 50 million. So it's like people shop around for grants. Kerajaan ada billion grants under different ministries. Right, getting a grant in itself when it's a commercial project is, to me, is already scandalous. The fact that you get two large grants on the same project from two different ministries, that means there's more beyond it. That means that somebody goes all out to help this company. That's why I want to know what is the relationship of this company to the powers that be. Kerana dapat 100 juta daripada satu kementerian dan satu lagi 50 juta daripada another kementerian untuk projek yang sama bukan perkara yang biasa. Mungkin ini satu-satunya
projek yang dapat 2 grant daripada kementerian yang sama, yang berlainan daripada untuk satu projek. Maybe. Yeah. Are you saying that because you have some more information about the connection? No, I don't know. I'm searching and trying to dig as much as anyone else. That I can tell you. That's why I will launch a SPRM report, and I hope that it will be investigated. All the other documents that I have just show how the project is basically. All the other documents that I have concerns the project itself. That means that from the very beginning, it has been planned as a commercial project. It was never planned as an R&D project. It's because up to a point, they didn't seem to be able to get the financing, and then they use the political connection to fund everything through grants. I have had more information coming, which I cannot verify as well, that this company has received previous grants over and above this 150 million. So maksudnya dia memang penerima grant tegak daripada kerajaan. Jadi I really am interested. Who is this guy and what is so special about this company? And maybe from this letter, does it also look like they are looking for more funds from Terengganu, right? Yeah, I mean they will definitely daripada kerajaan negeri Terengganu. Dia memerlukan wood chip daripada untuk as a feedstock into their boiler, because the wood chip itu will be the bahan untuk jadi biomass converted into gas. So obviously they are trying to get the assistance daripada kerajaan negeri Terengganu lah as a wood chip.